Saya nak bacakan pantun dan juga madah PM kita imbas semula ya. Rangkap pertamanya kata Perdana Menteri, dedak bukan, umpan pun bukan. BRIM yang ikhlas satu pemberian, keperluan rakyat kita dahulukan, jumlah BRIM kita tambah-tambahkan. Memang dah itu dinaikkan. Pantun yang disampaikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri semalam di Dewan Rakyat. Baiklah, seperti yang kita katakan kepada anda tadi, kita akan bercakap berkenaan dengan pasca bajet 2017. Lebih lanjut berkenaan dengan bajet 2017 ini, bersama kami di studio adalah Profesor Datuk Dr. Mustafa Muhammad Hanifah, iaitu Profesor dari Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Selamat datang, Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara keseluruhannya, bajet selain faedah-faedah yang diumumkan dan juga perancangan perbelanjaan, mengurus dan sebagainya oleh kerajaan, sebenarnya ia adalah satu indikator kepada perkembangan ekonomi semasa, ya Prof? Betul. Kalau kita tengok pada ekonomi semasa sekarang, bukan sahaja di Malaysia, tetapi globalnya, memangnya tak stabil. Okay, so itu satu cabaran. Dan apatah lagi pula dengan cabaran yang ada sekarang ni untuk mewujudkan bajet ataupun menyediakan bajet yang seimbang, yang satu lagi pula untuk mengurangkan defisit fisikal tu daripada 3.1% pada 3%. Tetapi keseluruhannya, kita tengok bajet 2017 memang memberi manfaat pada semua golongan, semua kaum dan satu Malaysia lah kalau saya katakan. Bukan sahaja di Semenanjung, tetapi juga di Sabah dan Sarawak. Alhamdulillah, kita tengok banyaklah komen-komen daripada Sabah dan Sarawak, di mana apa yang disediakan dalam bajet itu akan peruntukan untuk Sabah Sarawak khususnya pada kampung dan sebagainya, mereka akan mendapat manfaat yang besar. Okey. Tidak juga lupa pula sebab kali ini alhamdulillah projek dikatakan sebagai rakyat sentrik. Jadi bila rakyat sentrik, ternampaklah maknanya banyaklah peruntukan diberi pada khususnya untuk bangunkan rakyat, dari segi jalan rayanya, lampunya dan pengangkutannya dan sebagainya. Kita tahu memang ketinggalan elektrik, air dan sebagainya. Ini memang bagus untuk kesejahteraan rakyat khususnya. Tetapi rakyat juga perlukan yang lain seperti kesihatan, kan? Pendidikan dan sebagainya. Jadi keseluruhannya ada peruntukan. Dan untuk yang individu, khususnya yang pendapatan rendah ataupun B40 tu, banyaklah manfaat yang diberi. Dan M40 khususnya, kita tengok pendapatan yang pertengahan tu, bagi saya mungkin bajet ni tidaklah ni sangat. Tetapi bajet yang tahun ini, 2016, memang telah pun memberi banyak insentif dari segi pelepasannya, khususnya dari pelepasan individu, kan, untuk suami atau isteri yang tidak bekerja dan sebagainya, telah pun diberi. Jadi tidak bolehlah ditambah lagi, kan. Dan alhamdulillah juga kadar cukai tidak dinaikkan untuk semua golongan, sebab golongan yang tinggi juga telah pun dinaikkan 3% pada tahun ini, bajet yang dibentangkan tahun lepas. Jadi tahun depan kita tengok mana dia kesinambungan tak ada. Dan cuma satu lagi komen bagi saya ialah pelepasan dari segi gaya hidup tu. Cukai pendapatan. Kan, pelepasan gaya hidup tu kan, pelepasan cukai gaya hidup tu yang dikatakan sebagai komputer dan sebagainya, 2,500. Itu adalah satu gabungan daripada keseluruhan yang ada. Kalau sekarang dia tengok ni, komputer diberi 3,000, tetapi setiap 3 tahun boleh dituntut. Untuk buku dan sebagainya 1,000, jadi 4,000. Dan untuk alat sukan dah 300. Maknanya kalau ni lebih lah sikit. Tetapi alhamdulillah, walaupun di situ maknanya dia dikatakan sebagai 2,500 dikumpulkan, digabungkan, tetapi kali ini diberi juga untuk surat khabar. Yang hari itu tak ada, yang bajet lama tak ada. Jadi kali ini surat khabar juga dimasukkan. Langganan internet, broadband dan sebagainya. Hari itu pun ada sikit, RM50 sebagainya. Tetapi kali ini bukan 3 tahun sekali, tetapi 2 tahun sekali. Kan? Cumanya harapan saya pun hari itu pun ialah adalah peningkatan di situ, sebab komputer ni tidaklah murah, walaupun 3,000 itulah. Kan? Sekarang ni kalau kita nak mencapai objektif satu komputer, satu keluarga, atau satu keluarga, satu komputer dan sebagainya. Dan itulah. Tetapi kita nampak maknanya broadband itu loh, kan? Dan sebagainya. Dan untuk ekonomi keseluruhan,
kita tak bolehlah nak banyak bergantung pada komoditi. Kita tahu dah macam mana harga minyak dan sebagainya naik turun, tidak stabil dan sebagainya. Dan kita nampak sekarang ni ke arah yang lain, iaitu ekonomi digital. Dan itu juga banyak yang diminta atau permintaan daripada industri untuk ekonomi digital, untuk industri kreatif dan sebagainya, sehingga ada 162 juta yang diberi pada untuk ekonomi digital. Alhamdulillah, saya rasa Malaysia kita ada kelebihan dalam ekonomi digital. Dan inilah maknanya untuk ke-ekonomi dan juga untuk insentif-insentif lain kita akan teruskan di sini. Kalau mungkin tadi Prof ada bercakap tentang peruntukan untuk e-digital, peruntukan untuk digital tu, mungkin apakah sebenarnya sebab kita memberikan peruntukan atau fokus kepada e-digital tersebut, apakah kepentingan pada masa kini? Ya, sebab e-digital ni kalau tengok sekarang ni ialah peruntukan ini khusus untuk e-dagang, e-commerce, perniagaan dalam talian dan sebagainya, atas talian dan sebagainya. Dan inilah masa depan. Okey, kita tengok banyak negara di China kan, Alibaba dan sebagainya. Contohnya lah kan, maknanya trend itu. Dan golongan muda pula tidak benda tu. Kan, golongan muda yang menginginkan. Dan inilah maknanya perniagaan atas talian itu akan menjadi trend. Dan saya setuju sangatlah maknanya bila insentif diberi untuk ekonomi digital. Kan, maknanya untuk meningkatkan industri ini. Dan begitu juga untuk industri kreatif. Kan, banyaklah yang multimedia ni dan sebagainya. Turut diberi peruntukan. Turut diberi juga peruntukan dan juga tambahan dan sebagainya. Itu memang saya sokong sangatlah, alhamdulillah, insya-Allah. Dan dari segi apa yang disuarakan dan diutarakan dalam harapan bajet sebelum ini juga nampaknya tertunai. Kenaikan BRIM dan juga dari segi pemilikan rumah tu, BRIM dahulu sekarang dinaikkan setiap tahun. Itu ada keperluannya mungkin juga mengambil kira kos sara hidup yang meningkat. Betul. Tapi semua kategori juga ada kenaikannya dan manfaat yang dinikmati oleh lebih 7 juta penerima untuk semua kategori itu, Prof. Ya, mungkin memang mungkin kita kata ialah BRIM akan bantu untuk mengurangkan atau meringankan kos sara hidup, khususnya di bandar. Di bandar. Tetapi untuk luar bandar ni mungkin dia ialah itu satu manfaat yang lebih apa yang dibandingkan bandar. Dan bagi saya kalau boleh mungkin patutnya kerajaan juga lihat semula untuk bagaimana nak bantu golongan B40 ni di bandar khususnya. Banyak lagi lah. Tapi alhamdulillah sekarang kita juga tengok dalam bajet ni kita dah ada untuk prasekolah, kan, sekolah anak-anak dan sebagainya. Mungkin kita boleh tambah pula bagaimana peluang pekerjaan dia. Kan, peluang pekerjaan dia dan juga bagaimana pelbagaikan aktivitinya. Kan, bukan saja mengharapkan BRIM tetapi juga ia usaha dan sebagainya. Tetapi di sini juga kita nampak adalah usaha-usaha ni dalam bajet 2017 di mana insentif pada tekun dan sebagainya. Jadi cumanya pelaksanaan tu yang paling penting. Kan? Supaya yang banyak sekarang ni pun alhamdulillah dalam tahun ni bajet 2017 telah pun dinyatakan bahawa penerima BRIM juga akan menjadi ride sharing punya ni lah, contoh Uber dan sebagainya. Mungkin itu satu cara supaya dia tidaklah bergantung banyak pada BRIM semata-mata. Ini kita kena sikap tu kena ubah sikit dan sebagainya. Cabaran di bandar memang ada. Cabaran di luar bandar memang kurang sikit. Kan? Antara juga Ivan, Prof, yang disuarakan oleh rakyat harus diberi tumpuan, harapan mereka adalah berkenaan dengan perumahan disebabkan harga ataupun kos perumahan yang telah meningkat pada masa kini dan juga pelbagai insentif pun telah dilaksanakan oleh kerajaan. Dan baru-baru ini kalau kita tengok semalam antara pembentangan Datuk Seri Najib Razak adalah berkenaan dengan inisiatif My Beautiful New Home di bawah strategi Lautan Biru. Bagaimana inisiatif baru ini mampu untuk merancangkan lagi sektor perumahan dan juga membantu rakyat untuk mendapatkan rumah di Malaysia ini? Memang kita nampaklah maknanya perumahan khususnya di bandar ada satu masalah besar pada golongan B40 dan juga M40 sebab harga rumah tidaklah sama, kan, asyik dia meningkat, kan, tingkatkan dia harga dia dan sebagainya. Ini ada pelbagai faktor ataupun banyak faktor untuk menerangkan kenapa kos rumah itu tinggi, kan, sama ada kos pembinaan dan sebagainya. Tapi kalau lihat keseluruhannya memang kita dah ada insentif dalam bajet ni, tetapi untuk penjawat awam khususnya dinaikkan pinjaman. Okey, dinaikkan pinjaman.
Itu mungkin cara yang inilah untuk memudahkan penjawat awam membeli rumah, kan, dan juga rumah yang dimiliki atau yang mampu milik. Okey. Satu lagi yang saya nampak ialah kelebihan dalam sini ialah bagaimana insentif juga diberi pada GLC, kan, dan untuk dia bina rumah mampu milik, kan, khususnya di bandar dan sebagainya. Ini satu cara yang baiklah, mana dia menggunakan GLC ataupun untuk syarikat-syarikat kerajaan, milik kerajaan, untuk dia juga menyediakan rumah-rumah yang mampu milik pada semua golongan, khususnya yang B40. Dan sekarang ni M40 pun tak mampu nak beli juga kalau rumah tu dah 700 dan 800, kan. Satu cara ni ialah mungkin kenaikan tu, kan, perlu dikawal. Itu perlu dikawal, insya-Allah. Itu yang disebutkan sebagai rumah mampu milik sebenarnya. Dan Prof sentuh tadi mengenai kenaikan hak kelayakan pinjaman perumahan penjawat awam tu RM200,000 hingga RM750,000. Itu sesuatu yang agak menarik juga tahun ini diumumkan oleh Perdana Menteri, kerana ramai yang ada desakan ke arah itu supaya kenaikan berlaku, kerana mungkin peruntukan ataupun hak kelayakan yang disediakan sebelum ini mungkin sudah tidak relevan dengan keadaan semasa, Prof? Memang betul, sebab kita tengok rumah yang biasa pun, teres pun, tak adalah yang kurang RM500,000. Di bandar lah. Di bandar khususnya. Kalau di luar bandar tak apa. Di bandar khususnya. Jadi yang duduk di bandar ni memang tak mampu nak bilik, kan, beli rumah yang RM500,000. Jadi kalaulah pinjaman dia pun hanya 400 atau 500, memang dia tak mampu nak bilik, kan. Jadi yang penting sekali ialah kita tidak mahu, walaupun ada peningkatan dari segi pinjaman, kan, maknanya ditingkatkan ataupun tambah daripada 100 hingga 700, so maksimum 700,000. Yang paling penting ialah mampu milik dan mampu bayar. Mampu milik dan mampu bayar. Jadi kalaulah bagi saya penjawat awam ni tidak mampu untuk bayar, tetapi mampu milik lah, sebab pinjaman dia diberi dan sebagainya. Jadi kita perlu juga satu mekanisme ataupun sistem di mana kita pastikan bahawa ia juga mampu bayar, kan, dalam sistem tu, kan. Bila tidak, bukan apalah, apa dalam 2008 itu kita nampak di US, the subprime crisis yang datang tu adalah sebab ramai yang tidak mampu bayar semula. Kan, bayar semula tu, dan kesannya adalah memang akan ke atas bank dan sebagainya, dan ekonomi keseluruhannya, hutang isi rumah dan sebagainya. Ini kita kena kawal, insya-Allah. Kita kawal. Banyak lagi kita nak tanya sebenarnya. Seronok berbual dengan Prof itu. Bajet kita sentuh sana sini sedikit pagi Sabtu ini mengenai bajet ini, kerana perbincangannya akan berlarutan lagi, pembahasan akan bermula sampai minggu depan lagi, akan diteruskan berkenaan dengan bajet 2017. Apapun, kita ucapkan terima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Mustafa Muhammad Hanifah, Profesor Fakulti Ekonomi dan Muamalat, atas perkongsian berkenaan dengan bajet 2017 terima kasih kepada dua. Terima kasih.